Okey, kita nak buka buku kita Sahabat Dunia Akhirat. Masya Allah. Kita nak masuk yang kelima. Alhamdulillah. Dah hafal belum doa semalam? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Siapa yang selalu tanya soalan Ustazah, macam mana nak solat khusyuk? Baca doa ni sebelum solat. Bacalah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, lindungi aku daripada bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan aku mohon perlindungan daripadamu daripada syaitan untuk menghampiriku. Bacalah belum solat. Mudah-mudahan kita boleh capai solat yang tenang, solat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Niat tak perlu. Tak, sebelum baca niat. Baca doa sebelum solat kan. Kita amalkan tak baca surah An-Nas supaya selamat daripada was-was, bisikan syaitan. Ayat ini pun boleh dibacakan juga. Ikhtiar kita untuk dapat tenang dan khusyuk dalam solat. Subhanallah. Okey, sekarang muka surat 17 iaitu bab yang kelima. Cinta Rasulullah, cinta terindah. Tajuknya ialah Cinta Rasulullah, cinta terindah. Sahabat, ada seorang insan yang sangat menyayangi kita melebihi dirinya sendiri. Subhanallah, sebab rasa. Sangat memahami penderitaan yang kita rasakan. Selalu menitipkan pesan sabar dan redha. Kesakitan di sini semuanya sementara sahaja. Di sanalah yang kekal selamanya. Subhanallah. Sebelum tu, mohon maaf, Ustazah Muzayyanah ada ke? Katanya Ustazah Muzayyanah ada nak hadir. Wallahu a'lam. Okey. Tak apa. Tak payah cari. Muslimat nak pergi cari ke tu? Tak apalah, kalau Ustazah Muzayyanah ada, saya memang segan dengan Ustazah Muzayyanah. Masya Allah. Kalau saya salah Ustazah, tegur saya ya. Masya Allah. Sama-samalah kita. Okey. Sahabat, ada seorang insan iaitu Nabi Muhammad SAW yang menyayangi kita melebihi daripada diri kita sendiri. Sangat memahami penderitaan kita. Ini dideclare oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran tentang akhlak dan sifat Nabi ini. Nanti kita baca. Lalu menitipkan, Rasulullah selalu menitipkan ataupun meninggalkan pesan supaya kita sabar dan redha. Sabarlah, redhalah. Itu je jalan kita untuk melalui ujian di dunia dengan tenang. Tak ada cara lain. Mesti dengan jalan sabar dan redha. Kesakitan di sini semuanya sementara. Dunia ini dunia yang fana. Kena ingat selalu dalam diri kita. Semuanya sementara. Gembira sementara, sedih sementara, sakit sementara, sehat sementara, kaya sementara, miskin sementara. Sebab itu sangat rugi orang yang berlama ketika dia dalam ujian, dia menderitakan dia lama-lama, sangat rugi. Saya juga, motivasi saya kalau tengah sedih, berduka ke apa kan, ni sekejap je ni. Cakap pada diri sendiri, tak lama, sekejap je. Sakit ni sekejap je. Bila cepat redha, cepat datang bahagia. Allah gantikan dengan kelapangan jiwa. Kalau sedih dengan anak ke, suami ke, jiran, menantu ke, sekejap je ni. Bisik pada hati. Sementara sahaja. Yang kekal apa? Sabar. Itu kekal. Yang kita duduk sakit-sakit, geram-geram tu sekejap. Lalu kita pun cepat-cepat sabar. Sabar itu kekal. Maksudnya kita akan menikmati sabar itu sampai dalam kubur, pahalanya sampailah di akhirat kelak. Kerana Allah berfirman, bahkan ada satu pintu yang akan dimasuki oleh ahli-ahli sabar. Babus sabr, pintu sabar. Orang yang sabar akan dipanggil masuk ke dalam syurga melalui pintu sabar. Dan apabila orang-orang sabar yang masuk, berdirilah malaikat di setiap penjuru syurga menyambut kedatangan orang yang sabar. Lalu para malaikat mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera disebabkan kesabaran kamu, disebabkan kamu seorang yang sabar. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi pilihan di tangan kita. Untuk kita lambat menikmati nikmat sabar, mengungut, marah, merajuk, teruskanlah. Nak sehari ke 2 hari, 3 hari, silakan. Itu pilihan kita. Tapi kalau kita, ada orang tu kan, dalam 3 hari lepas, Ustazah nak macam mana ya, saya ni entahlah,
Kalau merajuk dengan suami tu lama, tapi tak lebih 3 hari Ustazah, 2 hari setengah je. Dia cakap macam tu depan saya. Masa tu saya tak ingat jumpa kuliah kat mana. Dia kata, Ustazah nak macam mana ya akak ni kalau merajuk dengan suami? Tak adalah lama sangat. Sebab ingat hadis Nabi kata jangan lebih 3 hari, jadi 2 hari setengah. Ya Allah. Lepas tu saya kata, Kak, buang 2 hari, setengah hari je. Kak, cubalah. Tak payahlah nak pegang tangan lebih 3 hari, 2 hari setengah. 2 hari setengah tu akak macam mana rupa akak? Yelah, muka masam, kerja tak jadi, tu tertanggung sebab merajuk tu. Akak dah merugikan usia akak. Kalau macam tu lah kan, umur akak 50, tak tahu berapa tahun merajuk saja. Ruginya usia, masa berlalu dan sebagainya. Betul. Macam tu kan. Jadi, cuba letak kalau merajuk tak lebih setengah hari. Kalau suami tak nak mengalah, kita mengalah. Itu bukannya kalah, tapi berhentikan satu langkah untuk mengorak langkah yang lebih jauh. Langkah ke syurga. Masya Allah. Sebenarnya mengalah bukan kalah, tapi kita mengundur satu langkah untuk melangkah jauh lebih jauh. Maksudnya ke syurga Allah, pengampunan Allah. Tak pernah rugi orang yang mengalah dalam perbalahan. Walaupun Ustazah, tapi memang betul dia salah. Tak apalah. Tak apalah, mudah-mudahan Allah beri dia petunjuk, hidayah, dia akan rasa bersalah. Tapi kita ambil kesempatan peluang itu untuk jadi orang yang menang di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Mari kita sama-sama baca firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Okey, subhanallah, ayat ini pun banyak fadilatnya. Kalau boleh hafal ya ayat ni, sangat besar fadilatnya. Okey, sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahu akbar. Bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada kaummu sendiri. Yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Nabi sangat memahami penderitaan kita, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Subhanallah. Allah mengiktiraf akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama Allah sebut telah datang seorang rasul daripada kaummu sendiri, daripada kalangan kita, daripada kalangan manusia, bukan di kalangan jin atau malaikat, daripada kalangan manusia sendiri, yang mempunyai rasa sakit bila dicubit, rasa sakit bila dibaling batu, keluar darah yang sama macam kita, ada perasaan yang sama, ada rasa lapar yang sama. Bukan perut Nabi beza dengan kita, sama, exactly sama, manusia biasa sama seperti kita. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Nabi sangat memahami penderitaan kita, sangat menginginkan keimanan